What's up bro, sis dan mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best pala tau in the world. Kalau korang baru sampai kat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Dan patutnya aku nak buat video yang tajuk dia lain, tapi baru nak shoot ni aku dapat panggilan macam emergency lah, aku kena masuk tempat kerja. Tapi aku ada video satu lagi aku tak up, which is yang korang akan tengok lepas ni lah, video last sedutan daripada Bedah Gusti bersama Bro Hafiz. Jadi kalau korang tak subscribe lagi Bro Hafiz punya YouTube channel, Hafiz Azwani Bedah Gusti, make sure korang subscribe channel dia juga. Layan video ni sampai habis. Kejap lagi Bebe eksklusif aku punya side business. Hari tu kan ada topeng muka The Fin Fan Edition kan. Kali ni dah ada produk kedua dah, iaitu topeng muka The Shield Fan Edition. Ini dia guys, topeng muka The Shield Fan Edition keluaran Bebe eksklusif. Kata kalau korang berminat nak dapatkan topeng muka ni, aku letak link dekat ruangan description kat bawah, sekali dengan link mask filter. Sebab apa? Mask ni boleh, topeng muka ni boleh letak mask filter dekat belah dalam ni. Printing sublimation, kalau korang streka ke apa ke memang takkan rosak, cuci pun takkan rosak. Dan dekat belah tepi ni korang boleh adjust nak bagi longgar ataupun ketatkan. Jadi tunggu apa lagi guys, pergi ke Bebe eksklusif punya IG ataupun tekan link dekat ruangan description kat bawah, bagi tahu korang nak pre-order The Shield Fan Edition punya face mask. Pendapat anda mengenai wrestler yang transgender? Ini mungkin soalan daripada saudara 248 ini bersempena dengan bulan Pelangi sekarang Wan Jadi saya secara peribadi memang tak minat lah benda-benda ni. Even tengok Sonic Kiss kat AEW pun macam alah. Lepas tu tengok naik siapa yang perempuan Nella yang transgender? Nella Rose. Aduh macam tak boleh pergi lah. Bagi saya benda ni salah. Kan? Even Val Venis pun kata dia pun tak setuju benda ni. Dia kata orang tu lelaki kot, memang dia power lah. Cuba bayangkan, kita bagi satu situasi lah. Tiba-tiba kita tak doa ke apalah. Tiba-tiba Braun Strowman ataupun minum dulu takut tersembur lagi. Braun Strowman ataupun Roman Reigns, tiba-tiba dia orang reveal yang sebenarnya dia orang ni bi kan. Lepas tu dia orang lebih ke arah wanita dan dia orang nak compete pula dekat women division. Dia orang nak jadi diri dia orang sendiri. And then takkan dia orang nak buat Hikaru Shida, siapa lagi, Dr. Britt Baker, Sasha Banks, semua tu sama kuat dengan Roman dengan Braun, which is not fair lah. Dia orang memang tempat tu, that is not the place kan, meletakkan satu tempat pada benda yang salah. So it's obvious. Yelah, diorang ni kadang-kadang benda-benda ni macam satu, orang kata apa, publicity stunt jugalah kan. Konon-konon diorang pun bersifat terbuka, nak tarik lebih ramai sponsor kan. Itu je. Tapi tak ada apa sangat pun untuk kita yang memang orang kata apa, menonton hanya nak melihat aksi Gusti tu. Perkara-perkara tersebut tak mendatangkan sebarang kesan kepada kita lah. Benda yang saya boleh terima, tapi tak adalah terlalu menerima. Tapi saya macam boleh terima as nak suruh saya open. Walaupun saya tak suka benda ni, tapi saya macam okey lah, saya boleh hadap. Kalau contohlah Sonic Kiss tu, sebab Sonic Kiss tu saya sekarang ni suka sebab dia bergusti di belawang lelaki. Dia tak masuk ke division wanita. So dia tahu dia punya place kat mana. Asalnya dia lelaki. Dan saya lagi suka kalau sebenarnya apa yang dia buat tu adalah gimmick. Padahal in real life dia mungkin orang yang elok lah. Sebab yelah pro wrestling kan dia suka macam-macam gimmick. Dulu pun kita nampak Rico. So kita nampak Goldust yang cita rasa pelik-pelik. So benda tu saya macam cuba boleh lagi lah. Tapi kalau tiba-tiba Sonic Kiss nak masuk women division and then yelah meletakkan meletakkan benda pada tempat yang salah tu, memang it's wrong. Yelah. Dia macam Goldust, Velveteen Dream, mereka in character bukan sebenar. Yang memang sebenar macam Darren Young, yang dia tak tunjuk pun dia tu adalah seorang yang melanggar fitrah, tapi hakikatnya itulah dia kan. Bila dia open baru orang tahu kan. Dulu tengok WCW ke Wan? Tak sempat nak tengok? Tak sempat tak. Time tu pun sebab TV3 tak ada WCW kan. Betul. So time budak-budak tu saya memang berharap pada TV3 untuk tengok tengok Smackdown. And then bila saya form 1, form 2, Raw time tu saya tengok kat wwe.com lah.
Tapi bila form 1 ke form 2, ayah beli Astro dan time tu dah boleh tengok Raw lah. Time tu Raw for how many months tau, memang saya punya favourite brand lah, sebab Raw kita boleh tengok macam tak ketinggalan. SmackDown lambat 2-3 minggu. Zaman saya dulu satu melalui tape lah, of course. Kadang bila sewa tape tu, kadang-kadang Cina kedai tape tu dia yang recommend, oh ini ada wrestling baru mah kan. Jadi arwah ayah pun sewa juga, kita pun tengok. Kenapa ni lain lah, gelanggang dia lain, gelanggang dia kecil sikit, orang-orang dia ramai tak kenal. Oh rupanya WCW. Masa adalah Hulk Hogan dan sebagainya. Dan bila munculnya NWO, maka masa itulah rasa wah cool gila NWO ni. Dapat daripada mana info ni? Daripada majalah-majalah Wan. Majalah-majalah berbahasa Melayu tu. Saya beli buku. Masa tu saya form 4, saya tahun 99. Saya jadi outsider tau, ataupun tak duduk asrama lah. Jadi hari-hari memang pergi bus stand dan sebagainya. Masa tu kedai majalah bersepah. Yang banyaklah kedai-kedai buku kan. Buku-buku majalah-majalah Gusti berbahasa Melayu ni. Bukan sekadar majalah, siap ada special edition. Bulan ni isu pasal Kane. Satu buku tu pasal Kane je, biografi dia. Memang betul-betul beriah lah. Tak mana lah, kalau simpan tu sampai sekarang mesti akan jadi benda yang rare lah. Ya, buku tu punca saya first time nampak muka Kane. Muka Kane Ada buku tunjuk muka Kane. Time tu Kane tengah baca komik kan. So time tu dia berjanggut lagi dengan rambut kerinting apa semua. Time dia muda lah. Abang sempat tak layan WWE guna VCD DVD yang cover panjang kan. Kalau dulu kan kita tahu pay-per-view tu hari Ahad kan. Tapi time tu kita tak terfikir pun waktu Malaysia hari Isnin. So sebenarnya dengan harapan lah kan, hari Isnin Selasa, sebab ayah saya ada kad Speedy tau. Kad Speedy tu kita boleh sewa CD tu. So bila ni saya ambil kad Speedy tu, duit belanja sekolah, sebab sewa CD murah daripada beli. So kayu beskal pergi juga hari Isnin tu. Padahal time tu ikutkan Isnin tu lah diorang lawan. Tapi saya macam cuba mengharap yang diorang keluar awal. Tapi however pun diorang akan lambat seminggu. Tengok lepas 2-3 hari yang buka meja duk tabur CD tu semua, apek-apek cetak rompak, diorang dah ada dulu dah hari Rabu. Betul. Pasal masa tu WWE lepas dia buat SmackDown tour dekat KL tu, mereka dah macam, saya ingat lagi Ric Flair buat promo, dia kata from now on WWE will be showed in the Astro. Jadi Raw dan sebagainya, dan dia ada season pass lah, ataupun macam kita sekarang Astro First lah. Spoiler ni boleh jadi gaduh tau. Berapa ramai saya terpaksa unfollow kan. Member jenis saya memang rasa kan. Saya rasa macam nak bagi tahu, nak cakap je, tapi saya faham dia orang macam nak share news tu kat saya, macam dia orang happy benda tu berlaku, dan dengan saya lah dia orang nak share. Mungkin dia orang tak ada kawan-kawan yang lain wrestling, dengan saya lah yang dia orang nak tag kan. Tapi macam bro, tolong lah bro kan. Kadang-kadang saya dah bagi tahu banyak kali saya tak suka gila spoiler. Jangan hantar spoiler. Kena hantar spoiler kat saya sehari selepas tu, sebab saya selalu tengok tengah malam. Kalau lawan pagi tu Isnin, mungkin 10 malam ke 11 malam tu baru saya dapat tengok. Kecuali Royal Rumble, saya akan sedaya upaya dapatkan cuti. Saya memang akan cuba kat tengok Royal Rumble tu live, sebab Royal Rumble kalau dah dapat spoiler, habis rosak kita punya mood nak tengok sepanjang perlawanan tu. Komen Hazwan apabila ada orang kata, bro, apa tengok Gusti ni fake lah ni tipu lah kan, ini semua berlakon lah. Apa awak punya respon kalau awak menerima kenyataan sedemikian? Betul. Saya akan cakap betul lah. Benda dia cakap tu betul. Memang saya mungkin akan betulkan part fake lah kan. Tapi sebab kita tak nak argue, betul. Saya kata betul je. Memang berlakon pun, memang fake pun. Dah tu kau ketik, kalau dia akan tanya lah, dah tu kenapa kau tengok? Habis kau tengok movie, berlakon enggak? Tak real pun kau tengok juga. So itu kau punya entertainment, ini aku punya entertainment. Sebab benda ni is sports entertainment. Dah ada tulis dah pun entertainment kat situ. So memang dia orang berlakon. Aku tahu dia orang berlakon. Siap tengok behind the scene, tengok macam mana dia orang kat belakang rupanya kawan baik, semua kita tengok. Kan? Tapi itu hiburan kita lah. Dalam masa yang sama dia orang berlakon dalam sekali take je, tak payah nak take banyak kali. Rasa dia orang lagi profesional. Dalam masa yang sama dapat action yang real. Bukan kalau salah nak kena repeat ke, kalau ada botch nak buat balik, tak ada. So that is my entertainment. Kau cakap betul, tapi tak payahlah nak bising kot aku tengok macam tu lah. Dia memang benda yang kita terpaksa hadap lah. Macam saya kadang-kadang dekat atas kapal pun macam tu juga, kita tengok wrestling kan, itu ada juga yang datang dari belakang, kita condemn lah, kita just
kita angguk je lah apa yang dia cakap kan, tapi kita terus lah tengok kan. Yelah, kadang orang tak faham dengan apa yang kita minat kan. Kita punya perspektif dengan perspektif dia menengok tu lain, berbeza kan. Jadi kepada orang-orang yang rakan-rakan di luar sana yang sering menerima kritikan wrestling penipu dan sebagainya, korang iakan je, betul, memang aku ni pun memang suka tengok benda-benda yang fake ni kan. Kita pun memang fake pun kan. Sebab kata quote Mr. Anderson, pro wrestling is real, people are fake kan. Jadi kita gunakan benda tu sebagai pegangan kita kan. Dekat saya punya video, kadang-kadang orang komen tau, lah tengok wrestling lagi ke, tak tahu ke wrestling tu berlakon. Lepas tu adalah orang yang akan paste link saya punya video kat MS Studio yang wrestling fake ke real tu sebagai tanda jawapan lah. So macam kita dah tak perlu menjawab lah. Kalau nampak je benda tu, orang paste video tu kan. Dalam video tu bagi tahu, kita tahu benda tu berlakon. Kita tahu dia orang memang berlakon kan. Tapi apa ni lah, that is our entertainment. Okay Wan, ni favourite wrestler siapa Wan? All time? All time. I think all know already lah. Edge, daripada dulu sampai sekarang, forever Edge. Edge lah, memang walaupun ada lah, kan ada je superstar pertama yang kita minat, superstar yang sekarang kita betul-betul minat, tapi yang memang minat tu lama, yang minat tu paling tinggi is Edge lah. Edge ni masa dia tahun 99 ke tahun 2002 tu, saya rasa momentum dia agak statik tau. Masa tu dah ada start masuk Chris Benoit, Chris Jericho. Sebab saya kata, dengan adanya mamat-mamat daripada WCW ni, Edge akan semakin ke belakang. Dan saya kira ramalan saya tu betul kerana Edge mula menyinar tahun 2005. Lepas dia menang Money in the Bank tu kan. Lepas dia jadi jahat, dia dengan Lita, dia main kotor dan sebagainya, baru nampak Edge tu ke hadapan. Sebelum tu kan dia lebih tersekat dalam tag team division, lepas tu tag team dengan Hulk Hogan. Tapi Edge memang merupakan seorang orang kata apa, WWE Originals yang sepatutnya dapat lebih awal lah dia punya peluang tu. Tapi itulah, cakap lebih awal lu kot. Cakap lebih awal dulu saya koyak agak kan. Time John Cena menang WWE Champion, time tu Edge tak menang lagi tau WWE Champion. Dan Edge dah berapa lama dalam company, John Cena baru berapa tahun dalam company. Time tu saya rasa macam tak adil. Tapi memang rasa tak adil lah, sebab time tu saya masih minat John Cena juga. Saya okey lagi dengan John Cena sebab dia baru bertukar ke watak baik kan. Tapi time tu rasa tak adil lah. Edge punya lama, even Randy Orton menang tu pun, Randy Orton berapa lama je dah jadi champion, Edge dah lama tak jadi champion lagi. So saya rasa tak adil gila lah. Sebab saya minat Edge daripada zaman dia dah nak berpecah dengan Christian. Time tu belum menang King of the Ring lagi, belum menang tag team champion dengan Hogan, Mysterio, semua belum lagi. So saya minat dia lama lah. Time dekat Invasion tu saya punya minat dekat Edge tu macam grow banyak Sebelum tu time dia dengan Christian lagi dah mula ada rasa minat tu.